How's everyone doing? Let's warm up the room. Let's make some noise and welcome kita punya guest hari ini, Nadia. Hai Nadia. Hai Cik Nadia. Thank you. Let me see, Nadia. Thank you so much, Nadia. You setuju untuk di grill pagi ni? I cakap grill. Wow, kemai nasi lemak awak kat belakang tu ya. Morning kan? Malaysia dengan nasi lemak. Yelah. Siap ada gambar bumca bro yang sangat delicious kat belakang tu. Ideascape ada special relationship dengan bumca bro dengan Nadia. Actually, nanti all of you will listen to the story lah. Tapi I nak welcome juga dalam bilik ni sekarang kita punya rakan-rakan yang wow ramainya. Kita ada Shivalila. So, hi, how are you? Sorry, I'm unable to on my camera. Tak apa. But I'm so happy to see all of you all today. Thank you. Yes. For those of you who don't know, Shivalila was previously one of our breakthrough punya guest speaker. And Nadia, she shared a story with all of us how she lost her leg and her one eyes in the span of like a few months or within a year macam tu, and how she overcome that. That was awesome lah. You rock lah, Shivalila. So hari ni kita Let's rock together. And we also have Maragadam, we have Dorothy, we have siapa lagi? Tu orang luar. Yang lain-lain tu semua kuncu-kuncu Ideascape yang mungkin you kenal, mungkin you tak kenal. Okay. Nervous ke? Tak adalah, ni expert lah. Dia buat live, buat video ni macam dalam tidur pun dia buat kot Nadia ni. Tak ada, I'm listening you punya ni. Wow. Okay, I teruja nak ajak Nadia bersembang dengan kita pagi ni pasal Nadia punya story kan. Sangat-sangat I rasa macam buat I terkedu lah. Every time I face some kind of setback, every time I face some kind of challenges in my business, in my life, at work, I kata, apa halang kau Rom? Tengok Nadia teguh berdiri, tetap berlari walaupun ada macam-macam rintangan, ada macam-macam dugaan. Yeah. So I nak sedut sikit you punya semangat, nak share dengan kawan-kawan dekat dalam Ideascape ni. Kita nak tahu sebenarnya you ni makan apa, minum apa yang boleh jadi terror sampai macam ni kan, jadi kuat. Mak you dulu masa mengandung you dia makan apa? Okay, so Nadia, maybe you just give a quick introduction for people who don't know you. Maybe you boleh cerita macam mana kita berkenalan, kita berjumpa, dan rintitan daripada situ, macam mana you grow dan di mana you sekarang dengan Bumca Bro. Apa tu Bumca Bro? Boleh bagi you story lah sikit sembang. Orang ramai tak tahu kisah cinta kita. Kisah cinta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua. First of all, thank you very much Rom sebab invite I. I rasa macam sangat bertuah sangat sebab dapat bercakap di platform Ideascape, iaitu one of our guru in 90 Bumca Bro lah. Orang kata salah satu orang kuat dalam tertubuhnya Bumca Bro ni juga adalah daripada Puan Rom, official sikit lah walaupun kita rom-rom je. Okay. Maksudnya Puan Rom punya orang kata apa, support, semangat, idea yang sangat orang kata on the strategic punya ni kan. So kadang-kadang apa yang idea yang dibagi tu di luar jangkaan kami macam tu. So benda-benda yang saya rasa macam agak blessed untuk ada
Idescape, maksudnya Puan Rom dan juga tim Idescape sebenarnya. Banyak sangat kita orang belajar sebenarnya. Oh, saya punya partner, Cik Zeti. Okay, orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Sebelum kita nak meluahkan episod cinta kita bersama dengan Idescape ni, kalau orang kata nama daripada surat beranak, Yazra Nadia Yahaya. Yazra tu gabungan nama mak dengan ayah. Orang dulu macam tu kan. So Nadia Kak Net. Sebab saya rebranding nama saya kepada Kak Net tu selepas masuk umur 40 tahun sebab rasa macam tak nak jadi makcik. Jadi kita kekal sebagai Kak Net. Jelaslah kau. Sebab kalau tak orang akan panggil aunty. Jadi Kak Net tu semua orang boleh panggil. Macam tu. Okay, a mother of 2 amazing kids. Saya ada Hana dan Halif, 13 dan 11 tahun. Okay, I'm a single mother. Lepas tu dalam masa yang sama I juga menjaga ibu yang battling with cancer. Sebab dalam 3 adik-beradik semuanya bekerja. Saya seorang sahaja yang orang kata apa dalam usahawan, maksudnya orang kata executive, kualitatif, CEO, everything. Pada peringkat awal jenis tu lah. Okay, my background, I'm a certified acupuncturist daripada Xiamen University, certified Berkhamis and a herbalist daripada USM. Alhamdulillah, orang kata kalau daripada sebelum ni adalah di dalam multimedia programming, lepas tu bila dah berhijrah ke dalam bidang alternative treatment ni, Allah tu bukan sahaja dorongkan saya kepada ilmu yang dia bagi, dia juga bagi saya package. Maksudnya dia bagi ujian sekali. Kau dah belajar, kau dah ada ilmu, now your mom battling with cancer. Implement. Macam tu. Jadi untuk apa yang saya belajar macam tu, itulah yang saya share, buat balik semula macam tu untuk mak saya. Jadi daripada ovarian cancer stage 3B, lepas tu dia travel pergi paru-paru, so stage 4 macam tu. Jadi macam mana saya itulah dia, maksudnya daripada situ sebenarnya bila single mother, lepas tu you pula dalam keadaan yang orang kata pada ketika tu saya hanyalah terapis yang long term kepada beberapa klinik, medical klinik yang ada orang kata ada treatment untuk dia bagi value added kepada patient macam tu. Jadi along the way tu saya banyak share dekat Facebook, share tentang my mom punya journey, share tentang all the recipe nutrition yang saya bagi, juicing macam tu. Sebenarnya setiap kali saya share journey tu adalah saya mengumpul kekuatan untuk diri saya sendiri sebenarnya. Sebab kita ni bila as a single mother, mak dah sakit. Jadi kita, anak-anak masih perlukan kita macam tu kan. Jadi kita nak mengadu dengan siapa? Tapi takkan kita nak meroyan dekat Facebook. Jadi kita twist. Maksudnya dalam pada kesedihan tu tadi, saya menjadikan dia satu plot penceritaan journey untuk inspire others. So bila saya inspire others, saya melihat orang yang senasib dengan saya, yang maksudnya menjadi caretakers kepada kita, maksudnya yang battling with cancer macam tu, menjadikan saya sebagai sumber rujukan. Dekat situlah saya rasa macam saya mendapat kekuatan demi kekuatan macam tu. Lepas tu apabila menjadi single mother, orang selalu letak satu bag kata-kata yang macam engkau tak pandai jaga laki, that's why laki lari. Macam tu. Aku sepakkan. Okay, sorry. Bukan laki lari, aku yang lari sebenarnya. Kan? Okay, macam tu lah. Kita ni tak ada ni sangat kan. Okay. Yelah. Maafkan saya. Minta maaf dulu. Okay. So maksudnya tak pandai jaga laki. Lepas tu menjadi perampas, perosak rumah tangga. Itu adalah benda-benda yang selalu diberikan kepada single mother. Yang kepada single mother tu, itulah semuanya kepada orang kata benda-benda yang sangat tak best macam tu kan. Jadi saya mengambil challenge itu apabila saya certified juru bekam daripada USM. Saya melihat industri bekam adalah benda yang sangat traditional. Jadi saya
turn balik semula, saya pitch dengan kumpulan perancang Selangor. Lepas tu saya berpeluang mengajar, mendidik 100 orang struggling mothers. Maksudnya saya empower them. Itulah orang kata give back, usaha kecil saya dalam industri ni untuk melahirkan modal insan yang berpaksikan social economy impact. Sebenarnya saya buat tu sebenarnya untuk saya. Apabila saya berdepan dengan 100 orang student, participant, 100 cerita, 100 kesedihan yang saya sendiri sampai macam, ya Allah, ada lagi macam tu, yang kena pukul, yang kena belasah, yang kena ni macam tu semua kan. Jadi bagi saya satu je, bila you ada ekonomi yang kukuh, you boleh stand by your own feet, you boleh cari rezeki sendiri, you proud to be yourself macam tu, you don't need men in your life. Bukan saya anti lelaki, kejap, reframe. Bukan saya anti lelaki. Maaf. Maksudnya, pada ketika itu, you proud to be yourself macam tu. Maksudnya jodoh pertemuan Allah dah tentukan. Kita tidak perlu merayu-rayu. Konsep ni nama dia bukan anti lelaki, bukan we don't need men, but we are self-sufficient. Yes. Kita bukan perlu kerana bergantungan, kita nak diorang, kita choose diorang to be in part of our journey, tapi bukan satu daripada macam like without you I am nothing. Betul, kan? Exactly. Sebab dalam kelas saya bukan sahaja dia belajar skill, dia juga maksudnya kemahiran sebagai stepping stone untuk you ada semangat untuk keluar. Sebab itulah saya punya contribution sebenarnya along the journey. I need diorang punya spirit untuk saya juga ke depan. Sebenarnya yang orang tak tahu. Orang nampak macam kuatnya puan nak macam tu. Tak tahu tisu-tisu ni. Gitu. Dekat situlah. Jadi selalunya kata-kata yang saya selalu bagi, kalau ada lelaki dalam hidup kita itu adalah sweet, tapi too much of sweet boleh dapat diabetik. Macam tu. So maksudnya lebih kepada bagi semangat supaya diorang lebih ni. So dekat situlah macam along the journey macam tu, Puan Rom memang adalah 7-8 tahun kan macam tu, yang memang terkenal dengan branding expert, yang terkenal memang kalau setiap kali saya jumpa Puan Rom saya mesti akan sedut ilmu. Macam mana nak buat. So Puan Rom adalah orang yang selalu challenge saya. Dia akan challenge benda yang di luar kotak. Yang saya ni kan fikir satu je. Lepas tu dia akan challenge ini macam tu. Saya macam okey, macam tu. Itu adalah orang kata apa, kisah cinta kita yang kita berkenalan, kita banyak lepas tu bila pandemik hit macam tu, we supposed to run a wellness center. Saya dah ada team, kita ada medical doctor yang kita, homeopathy doctor, tim yang dah memang nak dengan kita macam tu. Tiba-tiba I ingat. Masa tu I nampak kat dalam Facebook you all combine pergi ke Turkey, dah set nak buat business deal dengan Turkey lagi, nak buka wellness center kat sana, nak buka wellness center kat sini, tinggal nak switch on aja kan masa tu. Betul. March last year kan, you balik February I think. Ya, betul. Sebenarnya saya jual kereta untuk nak support modal ke Turki sebab saya I'm a very risk taker, sebab saya tahu apa yang kita nak buat ni memang jadi. Saya ada beautiful team yang sangat bagus sebab saya ambil medical doctor, professional, mental health semua untuk run satu business model wellness center macam mana Grab buat. Kita dah ada front end dan back end. That's why kita pergi ke Turki sebab kita nak jual package kita tu dekat Turki dan orang Turki buy our idea. Cuma kita nak pitch dengan government to government macam tu sahaja pada ketika tu. In fact, kita dah dapat deal. This one is also because I challenge you kan. I kata, kenapa you berniaga kat dalam ni je? You patut bawa duit daripada luar masuk ke Malaysia. Orang Malaysia dah tak ada duit dah, harus pergi beli handbag. Masa tu, in fact kita dah close deal untuk satu Yes, I ingat. Betul. Kena halia tau. Challenging betul kan masa tu. Lepas tu tiba-tiba lockdown. Okay, masa lockdown tu, orang cakap apa, kami dalam denial mode. Kita rasa macam kita tak pernah face pandemik kan. Dia cakap no, benda ni
Sekejap je. Sekejap. 2 minggu. Kita tetap akan launching juga pada 11 April. Kita tetap akan launching. Saya pergi Majlis Pembenaran Kajang. Saya bagi tahu saya nak launching sekian-sekian. Diorang tak benarkan. Saya kata, saya tetap nak launching. Saya dah panggil semua bergaduh kat situ. Kau memang kaki gaduh Nadia. Sebab rasa macam cannot be. Kita dalam alternative treatment kita boleh buat, kita boleh rawat. Kita ada magical hand. Gila, confident. Masa tu. Berapa lama you denial ni? Berapa lama you denial? Sebulan masa tu. Lepas tu saya tetap denial. Tapi saya ada partner yang very berpijak di bumi nyata lah. Kalau ikut saya masih lagi mengharapkan yang Allah tu akan hilangkan pandemik dan saya boleh buka wellness center untuk buat apa yang kita nak buat macam tu. Tapi lepas tu pada 2 minggu pertama, 2 minggu kedua, 2 minggu ketiga, maksudnya masa 2 minggu ketiga dah 6 minggu tu, dan my partner cakap kita kena tarik handbrake. Kita tak boleh teruskan benda ni sebab sebenarnya kita dah spend 6 digit untuk keseluruhannya. That is our last pocket money. My jewellery, my everything. Yes, yeah. Tak tahu yang I tak tahu. I tak tahu you jual kereta Nadia. Masya Allah. Macam apa, dan dia kata Nadia you kena wake up, you tak boleh ni sebab my dream untuk run wellness center untuk franchise kan, sebab sebelum ni I memang bawa my previous brand untuk licensing franchise. Jadi I tahu I boleh buat. Macam tu. I dah ada beautiful semua tu, tapi I lupa satu perkara. Allah adalah sebaik-baik perancangan. Kat situ I lupa sangat. Jadi masa kita lost everything, saya memang terduduk semua macam tu sebab rasa macam masa kita pergi Turki, kita dah ada benda yang platform yang sangat strong, everything dah ni tinggal nak on aja button tu. Macam tu. So memang menangis tu, orang kata macam depression sangat-sangat. Dekat bocor katil tu bangun tidur kan, tu buka mata tutup mata kan. Tak, ini mimpi, pandemik ni mimpi. Tutup balik mata. Macam tu. Benda-benda macam tu. Yes. Ya, saya tak nak terima. Saya tak nak terima pandemik ni semua macam tu. Sebab saya ada team yang kita berkongsi impian dengan our team. Maksudnya, you nak apa? Bila you bernaung dengan kita, let's together untuk capai apa yang kita nak capai. Jadi you just imagine semua tu kita dah interview, kita dah bagi tahu kita akan start bila, kita akan launching bila, voucher dah diedarkan, tarikh-tarikh, semua bank and front end kita dah buat macam tu. Lepas tu bila kita cakap kita tak boleh nak ni, kita terpaksa pivot the business, diorang menangis, kita sama-sama menangis. Saya dia menangis kata kita dah rancang, kita dah buat yang terbaik dan kita tak buat apa. Jadi kebanyakan terapi saya terpaksa pulang ke kampung sebab pandemik kan, tak boleh buat urutan, tak boleh ni. So kalau kata depression tu, semua orang face benda tu sebab kita living in denial masa tu. Okay. So bila itu part yang tu lah. Pada ketika itu, saya dah start sebenarnya ternak kombucha ni. Saya dah start ternak setahun. I love the word you use, ternak engkau. Macam kau boleh buat kombucha ni kambing apa ke? Sebab saya start di rumah kan, sebab kenapa saya start benda ni, bila kita travel, pergi Korea, pergi China macam tu, ini adalah antara minuman-minuman yang ni. Tapi pada ketika tu, bila saya start benda ni setahun sebelum tu adalah apabila saya di klinik Zaras, macam Dr. Suraya sendiri, bagaimana dia cakap okey benda ni sangat bagus. Kata saya tahu benda ni tapi saya tak suka. Saya tak suka. Tapi bila dia cakap Nadia benda ni sangat bagus sebab your mom cancer, your mom akan go for chemotherapy, dia sangat bagus bla 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 bla. So bila dia guna mom aja, dia cakap yes, okay, then I start study satu. Itu ini semua. Tengok mana my friend yang under chemist, my friend yang scientist, my friend yang ni. Start tanya. Okay ni, okay, then I kata okay, I nak buat because untuk my mom. Setahun lepas. So bila kita ternak, dia akan lama makin banyak. Dia makin banyak macam tu. Saya start prescribe benda tu dekat patient sebab saya locum kan dengan klinik-klinik macam tu. Jadi saya start prescribe, saya start benda tu. Tapi selepas pandemik, maksudnya pada pandemik tu,
saya tak tunjuklah dekat Facebook saya menangis, meraung, tak ada. Semua tu memang nangis-nangis bila orang telefon, hai, macam tu kan. Lepas tu, then orang start kata, Nadia saya nak kombucha macam tu kan. Saya kata, selalunya kalau saya buat tu sebulan, saya cuma boleh dapat 40 botol, 50 botol. Tapi dulu orang prescribe tu dalam 2 botol, 1 botol. Tapi bila pandemik, orang tak dapat buat treatment, orang tak dapat ni. Jadi dia orang, satu orang minta 10 botol. Masuk 4-5 orang habis. Masuk orang yang ke-6 sampai marah-marah. I nak juga macam tu. Saya sampai terpaksa limitkan seorang boleh ambil 3 botol je. Untuk nak tunggu next harvest. Lepas tu saya increase benda tu dekat rumah. Itulah sebenarnya yang menjana income saya masa pandemik awal-awal bulan 3, bulan 4, bulan 5 tu masa tu. Dan saya cuma dapat 1,500 ke 2,000 sahaja untuk survive dengan 2 anak, 1 emak yang ulang alik ke hospital. Dan saya tak malu saya nak cakap saya mendapat bantuan asnaf pada ketika itu. Astagfirullahalazim. Oh, you didn't tell me this. Allah, subhanallah. Sebabnya dekat tempat yang saya tinggal bukan tak ada duit, ada, tapi duit tu saya nak pergi hospital ulang alik. Lepas tu saya nak pergi office. Macam tu. Sedih pula. Okay. So orang dekat sini dia cakap, Nadia, you kena ambil bantuan tu. Saya kata tak nak, sebab saya boleh bekerja. Saya kata macam tu. Sebab selama ni kita bagi orang duit, kita jadi tangan yang memberi, bukan tangan yang menerima. So masa first time saya dapat bantuan hasnaf tu, saya cakap apa tahu, saya menangis, saya menggigil sangat sebab saya kata selama hidup saya, sesusah mana pun saya tak pernah dapat bantuan. Kawan-kawan saya tak pernah tahu pun saya susah. Saya tak pernah minta. Saya selalu minta pertolongan, maksudnya saya selalu minta peluang untuk you bantu produk saya, peluang untuk you bantu pasarkan produk saya, untuk you trust dengan apa yang ilmu yang saya ada. Itu sahaja. Tapi bila saya tergolong di dalam golongan asnaf pada MCO yang pertama, itu menjadikan saya kata, cukup, saya akan bounce back. Saya takkan duduk dekat golongan asnaf. Saya mesti jadi golongan yang memberi. I am CEO of the company, tapi I adalah golongan asnaf daripada financial issue pada MCO yang pertama. Sebab I lost everything. Mak saya sampai cakap apa tau, kenapa ambil bantuan ni? Kau tak ada duit ke? Macam tu. Saya kata bukan sebab saya tak ada duit, tapi saya kena ambil sebab dia boleh menjimatkan my weekly expenses, supaya duit tu saya boleh bagi priority untuk bil-bil yang lain. Macam tu. Itulah saya punya orang kata MCO yang pertama hit very badly lah macam tu. Sebab saya juga menanggung bawang betul lah Nadia. I'm so sorry, I didn't know this about you masa time tu. You tak reach out kat I pun. Tak, sebab you know me. Sebab saya itu yang sebabnya saya banyak share dekat Facebook macam tu, sebab saya rasa selagi Allah bagi saya nyawa, selagi Allah pinjamkan saya jasad ni, selagi tu saya ada rezeki. Selagi tu saya ada kekuatan macam tu. Maksudnya mesti ada rezeki saya dekat mana-mana. Jadi dekat situlah bila my partner cakap, dia kata kita kena pivot macam ni semua. Dan bila, sebab saya kata saya rasa kita mulakan apa yang ada dekat tangan. Saya ada anak-anak kombucha yang saya ternak macam tu. So dia cakap, you ready tak untuk scale up, pindah dekat office tingkat 3, vertical office yang kita gelarkan sebagai Permis Factory. Pada ketika MCO tak ada pekerja, saya tidak boleh keluar rumah, saya palsukan surat MCO tu hanya untuk lepaskan polis, untuk melepaskan saya daripada ceras ke selayang. Saya buat macam-macam untuk lepaskan polis. Selagi ada jalan tikus, selagi ada ni, saya redah.
Saya redah. For those of you yang tak tahu, factory kombucha ni di tingkat 3. Okay, so diorang kena angkut naik tingkat 3, gula pakai 25 guni kilo. berkilo-kilo, gula, botol, air, tu bawa naik. Lepas tu bila dah peram, dah ternak kombucha tu nak bawa turun nak jual, lagi berbotol-botol. I cakap dengan Zeti dengan Nadia, korang kena letak bakul, pakai tali dalam cerita Piramli tu. Tingkat 3 weh. Sorry I tak sanggup. I tak sanggup. I tak tahu macam mana you buat. Tapi Nadia, boleh tak ambil sedikit ruang untuk cerita kat kita orang ni mungkin yang tak tahu apa tu kombucha? I see. Okay. Okay. Kombucha adalah dia bakteria-bakteria baik. Maksudnya dia SCOBY. Yang saya kata anak-anak yang saya ternak tadi, dia adalah SCOBY. So bentuk dia macam jelly. Macam jelly tu yang mana setiap kali setiap kali kita ada buku Amazing. boleh nampak tak? Bentuk dia. Tak nampak. Macam Dia So- bulat, dia macam jelly yang kalau you ternak pasal dia makan gula dan kombucha ni satu teknik memeram susu, fermentation teknik susu pula, air teh. Kalau susu is kefir, dia panggil kefir. Kalau kombucha is air teh. So you use different types of teh dengan gula. Dan juga SCOBY tadi, mother SCOBY. Jadi kita peram dia sehingga 30 hari untuk first fermentation. 30 ke 21? 30. Sebabnya along the way, pada peringkat awal kita ada banyak try and adjust sampai kita dapat kita punya own formulation. Lepas tu sampai kita dapat macam bila 30 hari apakah asid-asid yang dihasilkan, quantity of bacteria, dia punya rasa, taste dia, benda-benda macam tu. So benda tu yang kita along the way kita adjust sampai kita dapat our local taste bud. So dia sangat bagus untuk usus sebab bila my mum terpaksa undergo chemoterapi, semua orang akan cakap dengan umur yang 66 tahun dia akan lembik, dia akan teruk, dia akan muntah, dia akan macam semua macam tu. Tapi bila saya tengok properties of the kombucha tadi, dia rich of vitamin B, which is the reproduction of red blood cell. Lepas tu dia boleh bagi kita selera makan sebab dia masam-masam manis, macam maksud dia ada macam asid, macam terasalah dekat tekah itu, boleh ada selera makan. Lepas tu dia juga kata apa, membuang, senang untuk digestive system sebab orang kanser dia mesti berak setiap hari. Sebab badan dia mesti flush macam tu, kalau tidak kanser kita nak orang kata apa, nak slowkan growth, cancer growth tu tadi. Lepas tu jadi properties tu memang saya implement dekat my mum dan saya juga ada ramai patient yang bagi all the testimony macam tu. So the probiotic. Jadi itulah macam daripada home brewer, bila kita pergi kepada premise factory, dia two different thing daripada segi fumigation, daripada segi cleanliness, daripada segi hygienic, daripada orang kata apa, all the lab test, semua Sekarang ni you dah jadi chemical biologist lah pula ya? Terpaksa. Cara you bercakap ni macam saintis dekat FDA USA je. Saya list downkan kawan-kawan medical doctor, siapa yang ada same shared value dengan saya untuk duduk dengan saya. Apa you think about kombucha? Apa you ni? Yang ni. Okay. Benda-benda macam tu sampai bahasa-bahasa tu senang untuk saya cakap. Macam tu. Benda-benda tu lah yang kita buat macam tu. Bila orang kata apa lain, home brewer kita cuma fikir small. Bila besar ni dia full setup daripada segini sebab kita bagi orang minum dan masa sama kita juga minum. Dan pada ketika itu saya mencari keberkatan. Saya mencari keberkatan dan semua kombucha saya mengaji. Maksudnya saya on benda tu sebab saya percaya dengan kata-kata yang baik, dengan benda yang baik, dia akan menyerap. Air adalah perakam yang sangat bagus. Jadi that's why dekat that's why kita punya fermentation area tidak boleh bercakap.
tidak boleh meeting, tidak boleh, semua tak boleh. Jadi dekat situ adalah yang mana bila kita masuk, kita bagi salam, kita akan bercakap dengan bakteria-bakteria. So just imagine saya Living- cakap dengan bakteria. Because they are living organism Yes. kan. You're right. Yes. Betul. And air tu akan serap semua positive energy. So kat dalam bilik, kalau kat dalam bilik tu you letak apa Nadia? Ayat-ayat Quran je. Tak, kita ada radio yang kita akan charge tu, maksudnya kita akan malam tu dia akan mengaji 30 juzuk. Wow. So saya yakin sebab kita adalah wellness grade, premium quality. Kita bukan commercial grade. Jadi saya yakin mereka, sebab saya bermula sebagai terapis yang saya consume ni kepada patient, jadi saya dapat all the feedback dan saya bagi kepada mak saya sendiri, saya nampak benda tu. Jadi saya orang kata asbab dengan izin Allah Ta'ala, orang kata dengan keyakinan, dengan istiqamah, memang banyak sangat case study, testimoni yang kita dapat, sebab saya yakin air adalah perakam yang sangat baik. Jadi saya menggunakan elemen-elemen tu dekat fermentation area. Sangat interesting. Oh my god, this is also another part yang I tak tahu. I ingatkan korang berjoget lah kat atas. Tak. I nampak live you all buat semua selalu kan. Background kata korang berjoget kat situ, rupa-rupanya. Sebab all my team adalah orang yang mesti sayang bakteria. Maksudnya masuk you kena bagi salam, masa you nak salinkan dia punya kain, you kena bercakap dengan dia. Benda-benda macam tu mesti. Itu wajib. Saya tak nak dia treat balang tu hanya balang, sebab saya akan marah kalau balang tu you tak letak kain tu proper. Seolah-olah you pakai tudung sengit. So saya tak nak anak-anak komputer saya tu selekeh. Macam itulah saya treat saya punya baby komputer. Setiap kali saya nak outstation, saya akan masuk dekat bilik fermentation, saya akan cakap saya akan pergi behave, be a good, macam tu. Boleh tak bagi suggestion? This is one thing yang orang tak tahu. You buat video. You buat video and tell people how you punya production area, factory macam mana you. Bukan segi daripada physical hygiene, but also daripada segi spiritual, macam mana you menternak kombucha dengan kasih sayang ni, dengan spiritual element semua ni. Tolong buat please. Zeti. Besok kau buat. InsyaAllah. Okay. I nak tengok. Alright. You know what? Masa kita scale up, kita face satu situation yang mana kita mendapat serangan kulat. Bila kita mendapat serangan kulat, masa tu kita tak tahu sebab kita tak pernah kena ni. So, bila kita mendapat serangan kulat tu menyebabkan saya buat satu perjalanan tu, satu batch tu, bila time nak harvest, serangan kulat. Buat time nak harvest, serangan kulat macam tu. Kulat tu dia macam mana Nadia? Okey, dia yang mana serangan bakteria jahat macam tu. Dia masuk dekat dalam tu, dia habis, dia rosakkan air tu jadi masuk macam dengan mana? fermentation. Kombucha tu jadi macam mana? Dia tak masam, dia jadi teh yang ada kulat dekat atas. Dia tak masam, dia tidak berlaku fermentation. Tak boleh hapus lah. Apabila masuk batch ketiga, sampai menangis dekat dalam bilik fermentation. Bukan salahkan staff tau. Tak salahkan staff. Staff saya semua certified food tech, certified chemist. Saya ambil yang tu sebab saya tak ada dalam bidang tu, jadi saya ambil mereka yang ada kelulusan ni. Diorang pun tak macam tanya-tanyalah apa yang kita kena perbaiki macam tu semua. Last kali saya duduk mana dengan kombucha-kombucha yang selamat tadi, skobi-skobi yang dapat diselamatkan tu, saya duduk, saya pegang, saya cakap apa salah saya, dekat mana salah saya, apa yang saya buat. Saya kata ini adalah punca rezeki saya ada anak, saya ada ni. Saya bercakap seolah-olah itu kawan saya. Jadi partner saya cakap kau gila. Saya kata Allah adalah, sebab saya kata Allah takkan jadikan bakteria itu tanpa purpose. Dia ada purpose, dia ada tugas dia. Jadi sebagai ini saya adalah penjaga dia yang menjaga dia pada ketika itu. Jadi saya mesti ada miss satu-satu step yang menyebabkan dia orang ni mati.
Bila diorang mati, saya kena ambil skobi-skobi yang mati tu sambil menangis. Saya kata macam, kenapa jadi macam ni? Bukan, memanglah kita sedih satu daripada segi kita rugi. Satu lagi, mother of Scobie tu yang sepatutnya beranak tu mati. Kat situ lah saya punya very ni lah macam tu kan. Jadi dekat situ bila kita dapat bekerjasama dengan local scientist, so dia bagi kita guidance bila kita ada fermentation yang besar macam tu, apa yang perlu kita buat, kenapa kita kena buat macam ni. Jadi ini Scobie yang sihat kan Nadia? Yes, Scobie yang sihat. Jadi that's why our Scobie, kita tak recycle kita punya Scobie. Jadi kita tukar kita punya teknik macam tu to make sure that quality of bacteria yang kita hasilkan tu adalah yang baik. Orang kata yang muda-muda gitu. Okay, ada apa lagi? Okay. I nak tanya sekejap I nak break sekejap. I nak tanya pada semua yang ada kat dalam bilik ni, boleh tak I get a hands up, siapa pernah minum kombucha? Tak kisahlah apa-apa brand pun. Siapa pernah rasa macam mana rasa kombucha? I'm not getting a hands up from Arif, Maragadam, Syahira, Haikal, Ushairi, Farah. Pernah rasa tak? You all pernah rasa? Okay. Ramai yang pernah rasa, ada juga mungkin saya assume yang tak angkat tangan tu tak pernah rasa lah. Atau mungkin. Tak pernah. Ni Farah, tak pernah. I haven't tasted. I've not tasted as well. Lila here, I've not tasted. Oh wow. First time I'm hearing to this. That's why I'm very same eager here. to know what This is the first about. time I'm hearing kombucha. Yeah, exactly. Wow, okay. So lepas ni kita akan Usha Nadia minta dia diskaun kat kita bagi trial price Boleh, tak ada masalah. Okay. Je. Untuk guru kan? Okay, so inilah dia tu. magic drink yang you bagi Itulah dia. to your mom semasa dia punya chemo treatment. Apa khabar mama sekarang, Kak Nat? Okay, alhamdulillah sebenarnya masa cycle chemo yang pertama masa umur dia 66 tahun tu, semuanya berjalan dengan lancar, seperti mana yang orang cakap chemo ni akan buat badan ni kurus, akan itu, akan ini, akan ni, tidak berlaku pun dekat my mum. My mum alhamdulillah sihat walafiat pada chemo yang pertama tu. Maksudnya cycle yang pertama 6 kali tu sihat semua, sampaikan dia boleh balik semula ke Melaka, settle semua macam tu. Walaupun saya dah bekalkan kombucha ni balik dekat Melaka, tapi dia rasa dia sihat. Jadi bila tak ada orang kata apa nurse yang garang dekat rumah, jadi dia banyak skip benda yang saya bagi untuk consume. Tapi orang kata dugaan Allah kan. Jadi dia punya cancer tu balik semula, relapse balik semula. Jadi sekarang ni dia baru complete second round of chemo yang 6 cycle. Alhamdulillah chemo effect tu dah mula adalah sedikit tapi manageable. Macam tu, alhamdulillah. Ni tak I cakap I mean maybe not scientifically proven, but from you punya own practices with your mom, kombucha ni membantu mengurangkan efek chemo daripada segi apa daripada segi mual ke macam tu, ataupun apa efek yang mama you rasa experience dapat benefit daripada mengamalkan kombucha ni, Bumcha Brew. Okay, dia macam ni. Bila saya nak sign untuk proceed chemo, saya memang kena faham 100% tentang chemo. Bukan saja daripada doktor dekat IKN, daripada semua kawan-kawan saya yang pernah kena cancer, yang pernah apa dia orang punya side effect. Jadi saya list downkan semua side effect tu, majoritinya adalah tak ada selera makan, muntah yang sangat teruk, tak boleh berak. Lepas tu badan you sangat lemah yang you tak boleh bangun langsung macam tu. Jadi emotionally breakdown. Dan you rasa sangat useless dan you rasa sangat down sebab you ada cancer dan you akan mati. Okay. Itu adalah benda yang saya scopekan satu. Lepas tu saya akan tengok dekat mana saya nak tackle dulu. Sebenarnya
saya tak ada kekuatan pun nak buat benda tu. Tapi bagi saya macam mak saya dah tak ada ayah. Maksudnya dah tak ada suami. Jadi dia cuma ada saya. Dan untuk anda yang mungkin ni, itu adalah saya punya adopted, bukan biological mother. Itu adalah mak yang saya yang menjaga saya daripada kecil. Macam tu. Tapi sebab dia, saya rasa itulah syurga saya. Walaupun dia bukan melahirkan saya, itulah syurga saya dan itu adalah last contribution, maksudnya apa yang saya boleh bagi. Okey. Lepas tu bila saya tengok apa yang kombucha boleh bagi adalah satu, dia akan menyebabkan you ada selera makan. Lepas tu dia ada vitamin B. Vitamin B is reproduction of red blood cell. Maksudnya bila you chemo, you punya sel chemo, sel kanser akan mati, sel baik you pun akan mati. Tapi macam mana you punya darah tu nak maksudnya sum-sum you tu lah nak reproduction balik semula darah tu kalau you tak ada, tak boleh makan. Jadi dia punya main you mesti makan. You mesti makan benda yang high nutrition supaya badan you sendiri yang rawat, yang hasilkan darah balik semula. Lepas tu you mesti berak. Sebab chemo patient susah nak berak. You benda-benda yang jahat kat dalam badan you. Lepas tu bila you tak berak, lebih daripada 24 jam, dia akan berlaku satu proses auto intoxication yang mana badan you meracuni tubuh you sendiri. So saya tak nak yang contribution daripada najis tadi merosakkan semua ni, rantaian ni. Jadi mesti berak setiap hari. Lepas tu emotionally, sebenarnya 80% emosi kita punya hormon serotonin, hormon gembira kita dihasilkan daripada usus. Jadi that's why usus kena sihat. Usus mesti sihat. Macam tu. Jadi dia tak boleh makan solid. Saya buat cecair. Saya buat dalam bentuk liquid. Saya buat juicing. Campurkan dengan probiotik. So bagaimana kepentingan probiotik tu sebagai liver detox. So bila ada kanser, you kena, maksudnya you kena, bila dah ada chemo, you kena liver you kena bagus. Maksudnya you kena detox benda tu. Jadi kesinambungan inilah sebenarnya yang menyumbang kepada pengurangan ataupun hampir tak ada efek chemo. Sebab bila dia gembira, maksudnya hormon serotonin tadi, saya tak treat dia sebagai orang sakit. Saya treat dia macam orang biasa. Jadi kalau orang-orang yang datang dekat rumah, datang-datang macam nangis, kenapa kau dapat kanser macam tu, saya akan panggil orang tu, mai sini. Kalau you datang sini, you jangan nangis. Sebab tak ada siapa yang mati, tak ada semangat. Orang kanser perlukan semangat. Semangat untuk hidup. Kenapa dia perlu lawan? Sebab itu adalah salah satu jihad, salah satu orang kata syahid, benda yang dia kena buat. Sebab Allah choose dia untuk dapat kanser supaya dia lebih dekat dengan Allah macam tu. Compare orang yang hari ni sihat, besok mati. Untuk lalui benda tu. Jadi saya banyak bagi benda-benda macam ni just to make sure that sambil tu saya bagi dia minum. Memang dia reject saya punya minuman tu. Dia kata tak sedap, dia kata masam, dia kata macam ni. Saya kata no, tak dengar. Jadi saya kena minta my doctor untuk cakap, my friend untuk cakap. Saya gunakan semua support system just to make sure that dia minum kombucha ni sebab saya dah tahu dah khasiat dia apa. Masya Allah, rupanya mama dapat anak macam Kak Nat. Yes, Alhamdulillah. Saya doa anak-anak saya besok boleh jaga saya macam mana Kak Nat. Selalu bila I baca you punya posting pasal mama kat dalam Facebook kan. You all tolong follow dia punya Facebook. Bila I baca dia punya you punya posting kan, kata I nak anak I besok buat I macam ni lah. You know how you care for your mother. It's amazing Nadia what you are doing sampai you study sampai ke that detail for your information, Farah kat sini, she was our first guest speaker untuk Breakthrough dan dia pernah bercerita tentang dia punya pengalaman melalui breast cancer. And she is twice pun macam your mama juga, twice kena breast cancer. Connecting you guys, please share experiences, please support
This is fantastic. I'm so high today. Apa dah aku buat kat dalam breakthrough ni? Aku dah dapat macam-macam benda. Wow, amazing. Yes, terima kasih sharing you punya Boleh tak I yes, silakan. Boleh tak I share sikit macam tu? So bila I share dekat Facebook, I juga share dekat group-group cancer. I juga ada patient cancer macam tu. Jadi not only my mum, my patient cancer yang dalam group kan semuanya alhamdulillah dapat benefit yang sama, sebab saya cakap saya dapat ilmu ni Allah izinkan. Jadi adalah tanggungjawab saya bila saya tengok orang yang senasib macam tu, kita usaha, kita jangan give up, kita usaha. Jadi saya juga menjadi rujukan kepada mereka yang caretakers dalam kanser, macam mana nak buat, macam mana nak handle emosi parents macam ni. Jadi saya melalui benda yang sama. Jadi saya share satu persatu macam tu, dan diorang feedback. Dia kata, Kak Nat, alhamdulillah ini. Saya baca tu saya nangis sangat, sebab rasa macam ya Allah, tak sangka dalam keadaan macam ni aku boleh add value dekat orang lain juga. Betul. Okay, lagi satu suggestion. Zeti, please take note, tulis sekarang juga. Korang kena compilekan semua resepi apa yang you supportive regime you untuk your mama, bukukan dia supaya other people yang go through the same challenge, sama ada cancer ataupun non-cancer pun boleh benefit. I tahu you banyak buat, I tengoklah, I follow macam mana you combinekan you punya juicing dengan kombucha, macam mana you mixkan kombucha dalam you punya cooking, dalam you punya therapy. Tolong bukukan! Zeti! Since that Zeti ada dekat sini, ini adalah my partner lah macam tu kan. So apa saja yang saya cerita tadi macam tu saya tak boleh buat seorang. Saya tidak keseorangan, walaupun pada peringkat awalnya saya selalu rasa yang saya I'm alone macam tu. Tapi Zeti selain daripada beside my mom, my family macam tu, yang saya tak malu untuk minta doa daripada anak-anak saya, sebab selagi diorang ni belum akil balik, saya yakin doa diorang sangat tak ada hijab macam tu. Dan setiap hari kalau orang kata apa, dia cium tangan saya akan cium tangan diorang, cakap tolong doakan ibu. Kita mesti dapat balik, maksudnya kita mesti ada satu peningkatan dalam life kita. Kita takkan selamanya dekat sini. Benda-benda macam tu. So saya dengan anak-anak saya akan cakap benda yang sama macam tu, sehingga kan diorang ni dah macam kawan dah dekat rumah. Macam tu. So anak you berapa, just for context setting? 13 tahun dengan 11 tahun. You tahu tak, masa saya nak pergi Turki, saya cakap dengan anak saya yang kita akan pindah daripada sini, kita akan dapat kereta yang ni, kita akan dapat macam ni semua. Masa saya landed saja daripada Turki, my first question yang anak lelaki saya tanya, berapa juta ibu bawa balik? Budak itu kan dia memang tahu. Sebab bila saya bergelar single mother, saya kena tinggalkan rumah banglo, duduk di rumah flat. Saya kena hilangkan 13 biji kereta dengan ada my last kereta pasar yang terpaksa saya jual juga macam tu. Jadi saya selalu cakap dengan dia, ibu akan buat comeback, tapi ibu tak boleh seorang. You kena doakan. Jangan berhenti berdoa macam tu. So, and for your information you guys, Nadia tinggalkan rumah, tinggalkan berapa? 13 kereta, tinggalkan Empire Gold, tinggalkan title Datin. So ya, jadi diorang of course diorang melalui proses itulah yang mana saya memang to make sure that they understand kenapa diorang kena bersama-sama berjuang dengan saya. Jadi saya ada partner iaitu Zeti, yang dia sebenarnya asalnya adalah klien. Tapi kita click each other bila kita ada same set value macam tu, yang sangat nampak saya boleh buat comeback. Selepas saya dalam zaman kejatuhan dulu, saya menjadi alien. Saya mengasingkan diri, saya tak nak keluar sebab saya penuh dengan rasa kemaluan yang amat sangat. Rasa kemaluan. Kan?
Kan nasib baik sini 18XX tau. Ha. Kau berak lah, kau kemaluan lah. Saya rasa malu, betul Rom, saya sangat malu sebab orang kenal saya siapa. Lepas tu saya tak ada apa-apa. Kalau saya nak pergi meeting, saya akan tinggalkan kereta jauh dan saya sanggup jalan kaki. Dia semata-mata saya tak nak orang tahu yang saya punya condition macam mana. Lepas tu Zeti cakap, you mesti buat comeback. You mesti boleh buat sebab you dah ada 30 cawangan sebelum ni. Kenapa you tak boleh buat? You mesti boleh. I cakap, I tak nak. I give up dengan macam tu gitu. Tapi dengan support system macam tu semua, dan inilah yang kita ada sebenarnya. Zeti adalah selain daripada masa tu, sebab kita adalah Rashid Rashidah masa pada ketika itu. Jadi maksudnya sebelum kita ada team members, kita adalah Rashid, kita yang beli barang, kita yang masak, kita yang cuci, kita semua kita. Jadi Zeti dia yang bertanggungjawab untuk buat semua kata apa yang you tengok sekarang. Inilah orang yang bertanggungjawab, yang menjaga branding, yang menjaga segala-galanya, dan of course dalam tunjuk ajar Puan Rom juga. Sebab Puan Rom adalah guru. Puan Rom adalah guru kepada Cik Zeti yang benda-benda. Jadi saya dah tak fikir dah pasal produk personality, produk brand, semua saya tak fikir. Saya hanya fikir benda-benda macam ni. Sebab kita list down. You buat apa. I buat ni. Kita akan banyak topeng. Rashid, Rashidah, Rashidi, apa segala benda tu, kita lah macam tu. Sampaikan sekarang ni kita boleh menggajikan graduan-graduan yang tak ada kerja, yang menganggur. Lepas tu mereka yang dibuang kerja, kita ambil diorang pada ketika pandemik yang mana diorang ni kena buang, kita ambil diorang. Tapi maksudnya kita bukan main ambil je, tak. Of course diorang ni ada keperluan dalam kita punya industri. Macam tu. Dan I pun dengar, I nak bagi tahu yang lain-lain dalam bilik ni. Korang pernah kena usha oleh Spritzer. Wow. Pernah kena usha dengan Spritzer. Dia nak pakai you. Wow. Satu achievement. Kalau company besar tu boleh put a spotlight on you. Wah, tabik spring kau cakap lo. Dia macam ni. Sebenarnya kita orang pernah pitching. Bila kita start business ni Rom, kita kan dah hilang 6 digit. Jadi kita mula apa yang ada dekat tangan. Itu memang my partner punya skill lah. Macam mana kita negotiate segala-gala benda macam tu kan. Sampailah you tengok botol yang dekat belakang ni, yang bila orang pegang, orang kata betul ke company Melayu yang buat? You OEM ke? Ini macam level international, bla 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 semua macam tu kan. Lepas tu sampaikan bila kita pitching dengan Aziata, saya tak ingat ada macam tu, sampai dia kata you sebenarnya boleh ni semua macam tu kan. Saya sebenarnya pitching tu hanya untuk nak tengok market value je. Maksudnya nak tengok brand kita ni berapa kita punya ni. Lepas kita dah buat ni, walaupun dekat belakang kita ni macam-macam macam ni semua kan. Lepas tu then kita disunting lah oleh R&D Spritzer dekat Perak, one of the doctor professor, saya tak ingat nama dia, melalui our connection. Lepas tu first soalan dia tanya, you all punya feeling ni pakai method. Wah, dia sebut method yang tak pernah dengar. Tahu tak yang lepas tu ni artisanal wellness. Method dia tangan. Method dia look and macam mana dia nak, lepas tu dia nak datang site visit, dia suruh kita orang site visit tempat dia. Kita orang bagi bersilat sebab kita tak naklah tunjuk. Kita tak nak tunjuk sebab saya rasa itu adalah satu level yang mana kita akan reach. At one time kita akan reach, tapi bukan sekarang. Jadi kita tak nak tamak dalam kita boleh. By end of the day kita jeopardize our brand, kita jeopardize our name in the market. Kita nak, sebab it's very hard to build a brand. Untuk ada satu-satu produk sangat senang. Tutup mata, besok dah boleh ada produk. Tapi perjalanan untuk kita nak keluarkan satu-satu jenama untuk orang terima based on the trust, based on the experience, bukan mudah.
I mengajar ratus-ratus entrepreneur. Bila I dengar anak murid I cakap macam ni, I rasa music to my ears, man. Thank you so much. Itu sebenarnya adalah one of the support system daripada family, daripada my team, my partner, my friend. Itu adalah rezeki. Kalau dulu saya adalah seorang yang sangat materialistik. Maksudnya saya mengukur kejayaan seseorang tu adalah berapa banyak duit you ada, apa kereta you pakai, you duduk mana, macam tu semua. Tapi bila Allah uji dengan keadaan yang macam ni, kesihatan adalah benda yang paling nikmat dan paling kaya bila kita ada istilah sihat. Sebab itulah kita orang punya jihad dekat 9080 Bung Cabru adalah untuk melahirkan komuniti yang sihat, yang mana kita nak touch 1 billion guts by the end of 2025. Jadi kita dah tahu dah market Malaysia akan menyebabkan kita mustahil untuk kita capai that angka. That's why kita akan pergi ke global, kita ambil all the scientist few thing untuk menambah baik, menambah SKU yang untuk export version. Benda-benda macam tu is kita tengah work on that. That's why sekarang ni baru kita involve all the government agency untuk bantu, dan juga all the connection yang kita ada untuk menjadikan ianya bukan sahaja impian. Orang kata, alah kau mimpi 1 bilion, 1 bilion macam tu kan. Jadi saya rasa macam walaupun orang gelakkan saya, orang cakap macam perut, kita pasal pijat di bumi nyata. Semua orang letak ni, ambil tangan ni, letak kat perut you all. Cuba tengok, cuba rasa apa sebenarnya, siapa yang menghuni dekat dalam usus kita ni. Bakteria baik ataupun patogen, bakteria jahat. That's why saya selalu cakap kata-kata azimat, kesihatan yang baik bermula daripada usus yang sihat. Usus yang sihat adalah usus yang cukup, yang kaya dengan probiotik. Itu adalah main segala-galanya komuniti yang sihat. Saya fail in the previous business adalah sebab kesihatan. Kesihatan sebab saya rasa nak sakit, nak mati, tunggu tua. Tapi saya diuji dengan kesihatan seawal umur 30-an. Saya hilang semua sebab istilah sihat. Jadi saya tak nak orang rasa apa yang saya rasa. Sebagai seorang isteri, you tak boleh, you hilang suami. Sebagai seorang anak, hilang ayah. Sebagai seorang ibu, you hilang anak yang menjadi breadwinner in the family. Dan saya melihat semua tu dekat depan mata. Jadi itulah jihad saya, maksudnya if you sihat, you boleh cari rezeki, you boleh berkongsi rezeki dengan orang, you boleh beribadah, you boleh spend time with your family, you akan dapat precious time dengan your family, which is saya hilang semua tu apabila saya langgar aturan alam, yang maksudnya sihat mati bila umur you dah tua. Amazing. You perkongsian you hari ni kan, apa yang you ceritakan hari ni bukan sahaja ada kaya padat dengan informasi, mengajar, mendidik kita, tapi also your journey makes us buka mata lah. I betul-betul terharu. Sekarang ni kan Nadia, I rasa macam, oh my God, what kind of friend am I? Where was I when you were down? I'm so sorry I was not there. Tapi amazing story. Amazing story. Kita hutang satu sesi ketam ke sesi rusa gunung. Zeti semalam telefon I, dia kata sebulan sekali dia nak buat appointment dating dengan I, whereby we will look at Bung Cabru punya planning and branding and business progress. Itu saya punya komitmen dekat Bung Cabru, 1980 Bung Cabru. I am so happy. I tak boleh ceritakan macam mana kegembiraan bila tengok anak didik kita, you all yang kita support, boleh berjaya sampai macam ni, boleh pergi level, boleh bercakap words of wisdom yang magic, yang buat semua orang macam tergamam. Nadia, thank you so much for sharing. I nak tanya, kalau katalah kita orang ni nak beli
1980 Boom Cabru. Boleh tak you tunjuk botol tu, boleh tak you tunjuk package tu, boleh tak you letak, Zati tolong letak kat dalam chat group, chat box ni sekarang, kontak siapa yang patut kita orang, kat mana kita orang nak place order untuk dapatkan 1980 Boom Cabru dengan kadar segera. Pasal you ada ada lucky draw hari ni. Okey, Nadia tolong tunjukkan you punya botol dan peristiwa apa kalau siapa-siapa yang ada nak beli, dan harga super special untuk kaki tangan Ideascape ada tak? Staff price. Tak nampak lah yang. Sebab saya pakai background ni dia tak nampak. Z dia boleh tunjukkan tak? So Zati. apa ni? Sementara Z Pack tu ada 4 Satu pack tu ada 4 botol. Betul. Satu bottles is berapa harga? 29.90. 29.90. So kena wajib beli 4 ke? Wajib beli 4. Tu. Lepas tu kita ada yang botol kecil juga, mini 6. Mini 6. Okey, Zati. Sekarang saya bagi ruang untuk anda promo. Kau tak mandi lagi ya, Zati? Dah mandi dah. Dah mandi dah semalam? Semalam. Hi everyone. Okay, yang dekat saya ni ada sampel. This is the actual bottle 1980 Boom Cabru. Yang saya pegang ni adalah saffron pomegranate. Saffron ni memang kita ambil sendiri bekalan daripada Turki di Istanbul, di Saffron Bolu. Yeah. So Egypt. Zati, satu botol ni boleh tahan berapa lama? Minum untuk berapa lama? Saya bagi you tips ekonomi handalan. Satu botol ni 470 ml. So kalau ikutkan you all boleh minum dengan sukatan satu botol dengan sukatan 5 kali pun boleh. Atau you boleh ambil 60 ml atau 70 ml Nadia kan? So yang ini at least satu botol you boleh minum 5 kali. Tapi kepada mereka yang mempunyai nafsu yang tinggi mungkin 2 kali. Ya. So yang ini saffron pomegranate, harga satu botol adalah RM29.90. Tapi hari ini untuk semua under Ideascape kita akan bagi harga ejen Nadia. Harga ejen tak apa, you kalau siapa yang nak beli nanti boleh WhatsApp or bagi tahu you under Ideascape, dan kita akan bagi you special. Dan ada lepas tu petang ni 5.30 you all follow lah sebab ada lagi dapat hadiah misteri. Best. Okay, so that means kalau beli hari ni juga legit untuk lucky draw petang ni lah. Eligible untuk lucky draw petang ni. Lucky draw dah tutup dah. Sorry. Oh dah tutup dah. Okay. So that means this just agent price je lah you bagi satu kotak ni boleh consume untuk 1 bulan. Which mean 1 bulan. Betul. Satu botol ni satu kotak ada 4 botol. 4 botol. Okay, satu kotak ni actually ada 4 botol. So you can choose any flavor that we can recommend. If you have any specific issue or desire, then kita boleh recommend which one. Okay. So satu botol tu roughly 1 minggu lah. 4 botol tu 1 bulan. Jadi satu kotak tu harga ejen berapa? Kalau harga sebenar adalah RM119.60. Okay. Harga ejen berapa? Harga ejen PNP. Kalau nak sign up jadi ejen? Boleh. Okay, saya nak jadi ejen RM180. Lepas tu kita ada 30% dia punya profit. 30% weh. Inilah side businessku yang terkini. Sebenarnya kita encourage lebih ramai lagi because our mission is to reach 1 billion guard kan, for 1 billion guard. So kita nak lebih ramai lagi, expand our reach to support community lebih sihat. That's why kita panggil calling for agent. Nanti kami akan buat kempen juga. Kempen agent boleh buat pendapatan, menjana pendapatan sebulan RM2,000. Okay. So beside that, kita boleh juga memberi panduan, tunjuk ajar
promosi, marketing datang daripada HQ, product knowledge, sales, structure untuk you all. So benda ini kita akan buat kempen lah soon insyaAllah. Yeah. So kita nak meluaskan jajahan jihad sihat kita lah. Kan? So ini kotak ini sebenarnya kan kotak ni kan kita orang dapat idea daripada mana tahu? Bila kita orang receive hadiah last year Rom dapat hadiah daripada Rom, dia bagi Tupperware kan, kek raya tu. So kita Tapi yang kecil kan? Yang kecil ada sekejap. Yang kecil yang daripada hadiah yang Rom bagi tu, nampak tak? Bila dah katanya Tok Guru tu kan, apa sahaja yang Tok Guru bagi tu, kita tak akan pandang, cantiknya benda ni, why not kita buat kita punya kotak macam ni juga. Daripada Tupperware je pun macam tu. Tapi kita always believe kalau guru bagi tu mesti ada hikmah dia. So yang this one yang untuk mini 6. Mini 6, very cute. Flavor dia semua kena sama ataupun kita boleh buat assorted flavor? Boleh, choose whatever that you like. It depend on your desire. Tak kisah, tak ada masalah. How many different flavors do you have? Sorry? How many different flavors do you have, Zaki, Nadia? So far we have, yang kecil ni we have 6 flavor. Yang ni we have 6 flavor. Nampak tak? Siapa nama Farah We have black tea, original black tea. We have saffron pomegranate. We have pineapple ginger. Pineapple tu kita pakai MD2 And then we are helping pineapple farmers pekebun-pekebun dan penanaman nanas Lepas tu kita ada mixed berries, apple cinnamon, pink guava. Pink guava memang sedap. My favourite. Yeah, this one. Yang ini best to consume bila you makan ketam cili. Di Sri Lankan restaurant. Oh yes. Mini bottles tu berapa ml? How Mini many bottle yang kecil, yang comel macam you ni is 180 ml. Untuk berapa kali minum ni? Yang ini kalau ekonomi handalan 3 kali atau 2 kali. Kalau tak handal minum Kalau handal Sekali. this is my morning scotch. Wah. morning scotch. Ampoi. Tak, this is my breakfast lah. This is what I consume. Kan? Yang kecil ni harga dia macam mana pula? Termasuk ke tak dalam staff price Ideascape ni? Masuk, anything under Boom Cabru semua masuk. No, masuk. Okay. Sila bagi penerangan harga untuk mini pula. Nadia silakan. Mini 6 ni RM14.90 satu. So dia ada 6. So menjawab soal pertanyaan Farah tadi, kita sebenarnya ada assorted flavor yang maksudnya ada 6 flavor yang ada sepanjang tahun. Sebab kita ada seasonal. Maksudnya bila bulan Ramadan, kita akan keluarkan satu limited release. Macam baru-baru ni kita bekerjasama dengan Dr. Noman Norawi yang you all boleh Google. Dia juga merupakan kita punya key opinion leader, our spokesperson of Boom Cabru. Kita juga bekerjasama dengan Dr. Suraya Arifin daripada klinik Zaras Medicare yang juga merupakan our spokesperson for Boom Cabru. So ada 2 type, satu adalah medical doctor, satu lagi adalah homeopathy doctor. So macam mana kita berkolaborasi dengan these 2 doctor. Lepas tu sempena Merdeka ni, kalau you tengok kat belakang ni, ini adalah flavor terbaru kita iaitu The Fighter, mengambil inspirasi frontliner kita yang bertugas. Jadi bila macam ni, setiap satu flavor yang saya keluarkan, yang kami keluarkan, saya akan mengkaji what is the properties of the ingredient yang bersesuaian untuk apa, untuk menyelesaikan isu apa. Based on the headline, all the benda-benda ni lah, sebab saya sendiri ada dalam local herbs dan juga Chinese herb macam tu. So macam tengok kat belakang ni, kita gunakan Roselle which is sangat-sangat kaya dengan vitamin C, high antioxidant. Pandemik kan, waktu-waktu macam ni. Okay, lepas tu kita ada sumac. Sumac adalah herba yang tiba-tiba viral, dikatakan sebagai penawar COVID.
Lepas tu kita letak madu. Of course madu yang semua orang akan tahu khasiat of the madu. Madu yang minum bukan bermadu. Okay. Yang ketiga adalah kita letak hibiscus. Hibiscus pun dia ada content, dia punya properties dan mengambil semangat kemerdekaan. Jadi kenapa kita letak The Fighter? Sebab sebelum ni bila nak tiba merdeka je, kita akan tengok kan orang macam nampak kisah Bukit Kepong dengan darah-darah macam tu. Tapi sebenarnya for the past 2 years, kita sebenarnya tengah fight dengan virus. Jadi semangat The Fighter yang kita bawakan, yang kita sajikan untuk perut anda. Kita. Sangat best lah, awesome lah. Pinjam cakap Zati orgasmic. Okay, terima kasih. So guys, that's the link for Bumcha Brew punya Facebook. Tolong letak kat dalam chat box Zati number ataupun link yang patut kita pergi bila kita nak beli 1980 Bumcha Brew hari ni. Tawaran valid untuk berapa lama? Hari ni je ke? Untuk breakthrough hari ni Untuk breakthrough hari ni, log in your order for the special agent price. Lepas daripada hari ni, it's normal price. Okay guys? Dan siapa-siapa yang nak make RM2,000 a month, aku dah buat promo untuk korang. RM2,000 a month, sila sign up jadi agent, akan dapat support untuk boleh buat side income lagi. Kerja kat Ediscape tak cukup gaji kan? Okay. Okay. Wow, amazing. Nadia, kata-kata penutup, boleh tak bagi kepada kami tiga petua ataupun tips utama you dalam mengatasi ataupun dalam breakthrough lah. You dah go through, kita tak cerita zaman-zaman kegemilangan you masa goal. Ini Bumcha Brew je. Macam mana you naik turun yang dulu. I tak tahu dah berapa kali comeback lah you ni, tapi tak penat-penat, tak serik-serik. So bagi kita orang 3 tips untuk macam mana tetap kekal kuat berdiri tanpa goyang dan making that comeback. Okay. Okay, yang pertama apa yang saya buat adalah bila setiap kali, maksudnya bila ada ujian macam tu, saya selalu yakin yang kita rancanglah sebagaimana macam tu, Allah lebih tahu, maksudnya mungkin apa yang baik untuk kita, yang kita nampak tu tak semestinya baik untuk kita. Jadi saya tetap percaya benda tu bagi mengutip semangat-semangat yang hilang. Bohonglah kalau saya kata kita dah ada impian tiba-tiba pop macam tu kan. Jadi kat situ dia memberi peluang dan ruang untuk saya iron up dekat mana sebenarnya persediaan untuk ke arah itu. Mungkin saya terlalu cepat, mungkin saya terlalu ambitious, mungkin saya terlalu buy the idea macam tu kan. Sehingga kan saya lupa ada few thing macam tu. Itu memberi peluang dan ruang untuk saya sit down balik dan tengok balik dekat mana sebenarnya. Saya always akan tengok positive side. Mula-mula memang kita akan nangis, main biola, guling-guling, cakar-cakar macam tu memang ada. Tapi saya letakkan berapa lama untuk saya menangis. 1 hari, 2 hari, 3 hari, and then lepas tu, okay, now apa dia? Itu memang macam tu. Sebab along the way, kita membina brand, kita membina benda ni, banyak challenge yang macam tu. So macam mana kita nak ambil challenge tu sebagai feedback untuk improve. Okay. Yang kedua, saya selalu melihat support system yang kita ada. Maksudnya hargai semua support system yang kita ada. Sebab support system ni lah sebenarnya yang akan menjadi kita punya big why. Apabila saya melihat dalam keadaan yang macam ni, mulut-mulut yang saya nak kena swap. Maksudnya persediaan, masa saya fikir kalau aku mati kan, apa yang aku tinggalkan untuk anak-anak? Diorang ni boleh survive tak? Adakah diorang ni akan menyusahkan orang yang menjaga diorang ni? So what is persediaan yang saya kena buat? Okay, antaranya insurans. Memang saya ambil semua macam tu sebab belajar daripada kesilapan yang lepas. Sebab ramai entrepreneur Melayu tak ada life insurance. Sebab life insurance, sebab kita tak tahu. Nak waktu pandemik sekarang ni kan. So itu juga akan menjadi, orang kata apa, persediaan benda-benda yang macam tu, support system. Semua support system tu saya list down kan. Apa yang diorang boleh contribute macam tu. Okay, yang ketiga,
bila kita tengah jatuh macam tu semua, kadang-kadang terlalu banyak sangat idea. Jadi satu yang saya pegang adalah kita jangan mudah jatuh cinta dengan idea-idea tu, tapi kita jatuh cinta dengan matlamat. Sebab kadang-kadang in order untuk kita sampai satu matlamat, banyak godaan yang menyebabkan kita terpesong. Kejap nak buat tu, kejap nak buat ni, kejap nak buat macam tu, macam tu semua. Itu saya. Jadi saya kena fokus, jangan jatuh cinta pandang pertama dengan idea. Kita nak fokus kepada matlamat kita, fokus pada value, orang siapa yang berada dalam tim kita, value yang perlu ada macam tu. Sebab inilah yang akan beri bening desire untuk kita berjuang dan berkembang. Itu sahaja. Wow. Saya nak cakap apa dah lost for words. It's something yang macam memang magical lah. Sangat-sangat, your wise words are so profound. Thank you so much. I nak tanya, ada tak siapa-siapa dalam bilik ni nak bertanya, nak bagi komen, nak bagi cadangan, nak bagi kata-kata gratitude pada Nadia, Kak Nat dan juga Zeti. Silakan. Saya buka. Hi Nadia, Lila here. You're such a amazing, I know when I dengar cerita Nadia kan, it's just like another story, another inspiring woman that I'm meeting today, you know. It's just a reflect. I went through my challenges also. My mom, and when you talk about your mom, I thought of my mom, you know, my late mom and all that, you know. So Nadia, I really feel you each and every the story that you share. Kita punya perjalanan tu memang berlainan, tetapi but you know, the feeling, the struggle, and your never give up attitude, and you know, it's just keep the fire burning, Nadia. You know, jangan give up. And remember, you're not alone. You have all of us here as a support. And you know, my best wishes to you, my dear. You're doing a good job. And memang you are helping many people out there, especially those that really need your support. Like, you know, for the cancer patient, that's what you say kan, kalau datang rumah, orang akan like, you know, rasa like, oh my God, apa sudah jadi? You know, the same goes to me. Like, I'm an amputee, and then when I lost my eyesight, that's what people look at me. Kesiannya Lila, are you okay? You know, I don't need that kind of sympathy, you know, but except for the encouragement words, supportive words. Lila, you can do this, you can do that. Kita tak dengar tu je, not like create sympathy. Kita bukannya nak dengar cerita like tu, because kita memang we went through a lot. Kita dah menangis banyak. So, you know, we took this challenge. Kita punya tangisan itu bukan sekadar tangisan, but it's our burning sensation that is burning in us. So Nadia, keep the good job. I'm very happy, you know. I feel like overwhelmed out listening to your stories, but I feel you. I feel you. So my best wishes to you, Nadia. Hugs, love and hugs to you. Thank you, Lila. Love and hugs to you too. Okay, anyone else? Anyone else? Farah, you got your camera on. I know you want to say something, Farah. Actually, I'm very excited. I'm looking at the website now. Actually, nak tengok macam mana nak order ni. So I'm gonna get Shaira to help order for me. So I'm looking through. I mean, I just don't know how to go about it. I think Shaira will be more savvy in this to get all the flavors. I really want to try this my first time. Kudos lah, Nadia, Zeti, all the best. I mean, I totally feel what you're saying, but you know, I always believe that whatever challenges we go through, it's always something that God knows we can do it. You know, so you've got this lah, Nadia, you've got this. So hang in there. You've got this. Definitely. You'll be big. I mean, you'll get your 1 billion guts. No worries. I'm very sure. So my order's coming in. Okay, my daughter's gonna order for me. Thank you so much. All the best. Thank you, Farah. Dah suara room dah jadi macam Donald Duck.
Hari ni aku dah sememeh dah. Ingat No, dah. because it resonates. It resonates. I mean, I totally get you. You know, where you never know how strong you are until you really hit rock bottom in whatever. You know, it can be financial, it can be health, it can be family, whatever. You know, but you will always be able to pick yourself up because you know that God is there with you. You know, I mean, you cannot fail. There's no way you can fail. So that's why I know you'll get your billion guts in no time. You will get it. You will get it. Inshallah, you will get it. Amin. Amin. Thank you so much. Kata-kata doa. I want to hear from the young ones. Kita orang ni yang dah tua-tua ni semua imo-imo, nangis-nangis, meleleh, ingus apa semua. Korang ada apa-apa komen tak? I think I'm gonna buy for my mom, Nadia, Cik Nadia. I'm gonna buy for my mom. Nak try. Dia ada my mom because dia ada macam blood clot tau kat dia punya betis. I don't know, maybe this one may recover her. I'll try. And also, congrats Nadia, congrats. Hakim, ini bukan untuk mak you je, ini untuk satu family you. You pun boleh minum sama tau. Ya. Utamakan mak saya dulu. Anak yang baik, anak yang soleh. Amin. Okay. One last opening. Kalau tak ada, kita akan close. Anybody else? Tak ada. Going once, going twice. What can I say? Amazing Friday morning. And this is what we bring to you every Friday morning through our breakthrough session. When I started breakthrough, I really just want to get away from our work, get away from our proposals, our daily routines. Just spend 1.5 hour every Friday morning to just listen to inspiring stories, pick ourselves up, and then we shall soldier on. Right? Kita banyak belajar daripada Nadia dengan Zeti hari ini. Thank you so much for sharing your stories. Thank you so much for sharing your magical concoction. You know, you become what, bioscientist now? Boleh cakap benda-benda words yang macam like, wow, amazing. Thank you. Sayang you, hugs you ketat-ketat both Nadia and Zeti, and I am so looking forward to our Rusa Gunung punya makan-makan session. Thank you so much Rom, Idascape for inviting me. I hope that the sharing boleh inspire sebab kita adalah khalifah dekat bumi kita, kita sendiri, insyaAllah. Thank you so much. Rom, Zeti, you want to say something? Ya, Rom, thank you for the opportunity pada hari Jumaat yang barakah ni. Very blessed because Rom invite Nadia, and also we represent Bum Cabru. It is all beyond kombucha. It is beyond fermented tea. This what we learn from you about to become a catalyst of profit with purpose. Because we learn there's a different running a business and running a brand. Running a brand, it is about more on purpose driven and about to sustain. And Islam also teach this. So we have to demonstrate this. Regards any religion ke apa ke, tapi kita buat ni for all good humankind, because we are here to serve all of you, especially our Almighty God. That's why every morning kita walaupun kita berada di tingkat 3, tapi only gods and all the angels yang helping us. Sebab benda tu jadi mudah, jadi senang, and then kita harap you all help us untuk reach 1 billion God. 1 billion God for, kita tak perlu tunggu kepada government ke, kita nak tunggu wakil rakyat ke. We are the wakil rakyat to kita punya circles. And you have set this circle breakthrough, tolong Rom, reach many lagi. So kita orang pun akan cakap to others.
So thank you for the opportunity. You all dekat Ideascape ni sangat blessed because of you have the top highest ranking orang yang sangat genius and have a big heart, pick and get from Rome. Because kita orang sendiri, I personally and Nadia also, we learn a lot from Rome. Sangat-sangat membazir kalau you tak ambil daripada Rome. Just pick and you buat cara you and scalable and sellable evolve, because you know a lot of people out there is waiting for you, just you kena reach diorang. Kita orang ni jual air je, jual kombucha je, kan? Alhamdulillah, amin. Thank you so much. Tolong doakan kami to reach 1 billion gut, 1 billion bellies. InsyaAllah. My doa is always with you. Thank you so much. Thank you for the kind words. Tapi I rasa kalau adalah manusia yang patut kita utamakan, yang kita patut follow, kita punya mentor is Rasulullah. Saya sekadar facilitator of knowledge. Saya sekadar berkongsi. Ilmu tu milik Allah. I nak jaga I punya niat dan hala tuju juga. I nak refocus. Thank you for the kind words. Tapi manusia paling hebat dalam dunia ni adalah Rasulullah kita. Yeah. Okay, thank you. Everybody extend your hand and pretend you're giving a big hug to Nadia and Zeti. We are all, I love you. Bear hugs. Bear hugs. And keep looking forward. Every Friday, this is the place you want to be. Breakthrough. Come join us for next week. We will have Hanis. Okay. Hanis Harun, she is my very, very good friend. Actually, ex-Ideascape juga, director level dekat corporate world. And then she came and joined Ideascape. And then she started a business doing, Radiant Retreats in Janda Baik is actually a team building punya facility. Oh ya, dekat Janda Baik. And then pandemic hits us, and how she pivot from running Janda Baik punya resort to becoming a leadership consultant. So join us next week. And this is another entrepreneur that you want to actually listen to. Sedut, semangat, ilmu. Jom kita see each other again next week, insyaAllah. Thank you so much. Thank you. Thank you, Rom. Thank you, everybody. Thank you. Bye. Take care, everyone. I cari you nanti tau. Okay. Bye. Thank you. Take care. Bye-bye.